penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Murid seluruh negara kini berdepan dengan cabaran bagaimana untuk menyesuaikan diri mengadaptasi kepada normal baru, iaitu kepada pembelajaran dalam talian. Apabila hampir 40% murid tidak mempunyai peranti elektronik, ini menimbulkan persoalan mengenai persediaan murid dan guru dalam menghadapi perubahan digital ini, terutamanya bagi mereka di luar bandar. Namun saya sedar bahawa masih ada kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian di rumah kerana tidak semua murid mempunyai akses internet yang baik. Ramai juga yang tidak memiliki peranti yang sesuai. Dan untuk pelajar dalam kumpulan ini, saya tahu cikgu telah menggunakan pelbagai kaedah lain. Sebagai contoh, ada yang mencetak soalan untuk kerja rumah murid dan bekerjasama dengan PIBG bagi menghantar soalan ke rumah murid. Yang pertama, capaian kepada kemudahan internet. Program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas dalam talian ini. Pelajar perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan tinggi. Ini mungkin menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berbanding dengan mereka yang mampu membeli segala perisian serta internet berkelajuan tinggi. Yang kedua, tiada kemudahan komputer atau telefon bimbit. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, yang tiada kemudahan gadget ini pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti segala pembelajaran dalam talian yang diusahakan oleh para pengajar dan seterusnya akan menyebabkan ketinggalan berbanding rakan-rakan yang lain. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugas dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tiada meja dan kerusi yang sesuai. Yang keempat, keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran online juga tidak mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikuti kesesuaian masa mereka. Seterusnya, cikgu tidak akan tahu kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan online kerana mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Dan yang kelima, penyalahgunaan internet. Oleh kerana pembelajaran maya adalah berasaskan penggunaan internet, maka pelajar akan terdedah dengan pelbagai-bagai maklumat yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik yang disampaikan melalui internet. Tidak dinafikan terdapat begitu banyak maklumat yang baik dan positif yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Namun demikian, terdapat banyak perkara yang boleh melelahkan dan menyeronokkan, terutamanya kepada golongan muda. Di antaranya ialah permainan games yang berbagai bentuk dan boleh dimuat turun secara percuma, juga online chatting yang membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti gosip, hiburan dan sebagainya.
Sekiranya pelajar terlalu asyik dengan internet atau ketagih internet, ia akan memberi kesan yang tidak baik terhadap hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh itu, mari kita bertanya dengan pelajar IPT tentang pendapat mereka tentang pembelajaran online. Saya dari KDU Pening, saya dalam sektor kesihatan. Pada saya, pembelajaran online semua serba online, mulai dari mempelajari modul pelajaran. Batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat, ini yang paling saya tidak disuka kerana kegiatan pembelajaran online, hampir setiap hari saya mendapat tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Walaupun belajar di rumah itu tetapi menyenangkan, tapi tidak ada yang bisa menggantikan senangnya belajar dengan bertatap muka dengan lecturer dan teman-teman di kelas. Itulah pendapat saya tentang pembelajaran online. Terima kasih. Contohnya, tidak dapat memahami dengan jelas, tidak dapat mengemukakan soalan secara langsung antara guru, tidak dapat cukup internet di antara mereka. Pelajar menghadapi banyak masalah seperti ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum kepada saudara Ben Zakaria. Saya Arif Ashraf bin Hashim, student Part 3 untuk degree Admin Science UiTM Kedah. Okay, soalan yang saya dapat, pendapat saya tentang pembelajaran online. Okay, pada pendapat saya, pembelajaran online ni perkara yang biasa, perkara yang mana pun kena hadap juga. Nak tolak pun tak boleh, nak lari pun tak boleh. So untuk ni kiranya kita punya approach baru untuk menuntut ilmu. Kiranya kita kena jadi sedikit liberal. Okay, menyebut pasal liberal ni mungkin rakyat Malaysia akan jadi sensitif mengenai menolak agama. Padahal benda yang sebenarnya liberal ni menuju kepada sesuatu benda berkebolehan untuk menerima sesuatu benda baru. Bukannya liberal dengan liberal tolak agama, dengan liberal tolak agama, tolak Islam. Sebenarnya liberal ni kebolehan seseorang tu untuk menerima sesuatu perkara baru, pendapat orang, itu sebenarnya liberal. Okay. Dalam konteks ni liberal bagus lah, kita boleh adapt dengan benda baru. Sebenarnya kalau dekat New Zealand pun, benda pelajaran online ni diajar sejak darjah 2 untuk student sekolah rendah. So, kalau Malaysia, COVID ni ada good side, ada bad side. Untuk good side dia untuk membolehkan Malaysia punya students jadi lebih baik lah. Itu lah pendapat saya. Assalamualaikum. Jadi pendapat saya tentang pembelajaran secara atas jalan ni, dia ada pros and cons dia. First thing first, mereka dapat menjimatkan wang lah. Kebanyakan pelajar apabila berada pembelajaran secara atas jalan ni, mereka akan belajar di rumah. Jadi pelajar tak perlu untuk spend duit untuk beli makanan atau bayar bil rumah sewa, bayar yuran kamsis atau bayar yuran pengangkutan, contoh bas atau taksi untuk ulang-alik ke tempat pengajian. Lepas tu bahan pembelajaran mereka tak perlu untuk beli buku. Kebanyakan pensyarah atau guru akan memberi nota secara PDF atau kebanyakan secara atas talian. So student tak perlu nak menghabiskan duit atau membazir tenaga untuk pergi beli buku, sebab kebanyakannya semua dapat dekat handphone dengan laptop je. Okay, next, fleksibel dari segi masa dan tempat. Contoh, student kalau kena face to face, belajar secara face to face, dia pun perlu bersiap, dia pun perlu prepare diri mereka. Tapi apabila pembelajaran secara atas talian ni, mereka hanya perlu bangun. Contoh, kelas nak start pukul 8, student boleh bangun untuk pilih nak bangun ke 7.30 atau 7.45 untuk mereka set untuk kelas lah. Sebab pembelajaran secara atas talian ni hanya melalui laptop dan handphone saja. Okey, dari segi keburukan atau cons dia apabila belajar secara online ni, pelajar tak hilang fokus sebab mereka macam ambil enteng lah pasal benda ni. Sebab depan dia pun hanya laptop,
even dengan pensyarah sekalipun dia pun macam boleh mengelak lah. Contoh tutup kamera tidur, lepas tu tutup mic main handphone. Kita tak tahu kan, sebab pelajar-pelajar ni hanya berada di depan laptop, jadi fokus dia pun terganggu. Okay, next, data internet. Walaupun pelajar secara online ni dapat menjimatkan wang, tapi pelajar perlu spend untuk beli data internet, untuk bayar yuran wifi, untuk dapatkan coverage yang elok lah. Sebab apabila line tak elok, jadi pembelajaran tu macam tergendala. Okay, next, mudah terganggu bila belajar kat rumah ni. Hal belajar satu hal, hal kat rumah satu hal. Contoh banyakkan pelajar yang berada di pedalaman kampung, mungkin gangguan seperti bunyi-bunyian hutan ke, bunyi ayam ke, pelajar mudah terganggu, jadi boleh membuatkan pelajar hilang fokus. Lepas tu sukar difahami. Belajar secara online yang dia tak puas adalah sebab bila secara online ni kita macam tak puas nak tanya secara face to face. Apabila belajar secara face to face, kita boleh tanya. Apabila kelas online ni, dia nak tanya ni sagi line kacau lah, sagi bunyi ayam lah, bunyi burung lah, sagi macam-macam lah. So nak faham betul-betul macam subjek tu sangatlah susah. Lepas tu kurang pengawasan. Yang ni lah, apabila mereka berada depan laptop, mereka tutup kamera, mereka boleh tidur, mereka boleh main delay. Itulah, jadi kurang pengawasan daripada pensyarah lah. Jadi itu saja pendapat saya tentang pembelajaran secara atas talian. Ada pros and cons. Assalamualaikum. Terima kasih kepada mereka yang telah diinterviewkan. Jadi kesimpulannya, seimbang dan menyelesaikan diri dengan cara pembelajaran norma baru ini. Mungkin pembelajaran campur patut diberi perhatian kerana ia membawa kelebihan pembelajaran online secara bersemuka. Sekian, terima kasih.